Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, Doktor. Suara dengan gambar jelas, Doktor, eh? Suara dan gambar saya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah. Suara jelas. Gambar pun jelas, eh? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Umi, selamat datang. Puan Umi dari Kajang, eh? Dari Kajang asal Sabah. Okay, Alhamdulillah. Bertemu kembali. Kita bertemu kembali pada malam istimewa malam ni, malam ganjil. Di malam-malam terakhir Ramadan. Malam ni pula kebetulan malam yang ganjil. Kita berada pada malam 25 Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini pada malam yang ke-25 Ramadan. Malam ganjil, istimewa. So kita jangan lepaskan peluang di malam-malam akhir Ramadan, terutamanya malam-malam ganjil ni. Okay. So kita bertemu lagi malam ni pada pertemuan kita, pada pertemuan yang ke-29. Alhamdulillah. Malam ni kita bertemu lagi pada kelas pengajian Iqra' kita buat kali yang ke-29. Hari ni kita dah masuk kelas yang ke-29 bagi kelas pengajian Iqra' kita. Waalaikumsalam Tuan Hams. Alhamdulillah bersama lagi kita pada malam ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Okey. So kita malam ni bersempena dengan malam 25 Ramadan, kita bertemu kembali menyambung kelas pengajian kita buat kali yang ke-29. Kita telah bermula kira-kira hampir sebulan lah. Hampir kira-kira sebulan yang lalu. Kita mula sebelum Ramadan. Bermula dengan Iqra' 1 muka surat pertama lagi. Kita ulang kaji kan. Sama-sama kita ulang kaji. Kita bahaskan, kita bincangkan, kita baca, kita sebut, kita bunyikan. Bermula daripada makhraj huruf dan sifat huruf. Kemudian kita masuk ke Iqra' 2, ketiga, 4 dan 4. Sekarang kita masuk Iqra' 4 lah. So Alhamdulillah malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kita di muka surat 22. Kota Kinabalu jelas. Alhamdulillah. Okey. So Alhamdulillah kita akan sambung kembali di muka surat yang ke-22 malam ni. Malam tadi kita dah bincang muka surat 21 panjang lebar juga semalam. Semalam sebenarnya kita dah berada di topik ataupun pelajaran yang terakhir untuk Iqra' 4. So mulai malam ni pada muka surat 22 sehinggalah ke muka surat yang terakhir nanti, iaitu muka surat 30 Iqra' 4. Kita akan buat ulang kaji aja, latih tubi, untuk kita mantapkan, untuk kita perkemaskan lagi kemahiran-kemahiran kita yang kita telah pelajari di Iqra' 4, juga 3, 2 dan 1, insya-Allah. Waalaikumsalam, Syirah, clear, Alhamdulillah. Okey. So kita terus ke muka surat 22. Okey. Boleh sama-sama komen. Saya dapat feedback. Suara Alhamdulillah dah jelas. Gambar page kita muka surat 22 ni jelas ke? Sebelum kita teruskan bacaan kita di muka surat 22 ni, boleh sama-sama komen. Boleh saya dapatkan feedback sebelum kita start. Muka surat 22 Iqra' 4. Nampak full page ke dengan jelas? Okey, Doktor okey, Alhamdulillah. Yang lain semua okey. Sahabat-sahabat kita yang lain semua okey. Harap-harap tak berlaku masalah yang pernah berlaku sebelum ni kan. Ada yang okey, ada yang nampak separuh kan. Mudah-mudahan malam ni semuanya okey lah. Boleh saya dapatkan feedback tak sebelum kita start? Kiri sikit. Sudah. Kiri sikit je Okey ke Tuan Ham? Saya dah ke kirikan sikit.
Jelas. Okey. Sahabat-sahabat kita yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, boleh bagi respon. Boleh nampak jelas semuanya. Nampak the whole page, nampak keseluruhan muka surat tu. Alhamdulillah dah jelas. Okey, saya rasa yang lain semua okey Okey, so kalau dah tak ada masalah, okey, kita terus proceed bacaan kita pada muka surat 22. Okey. Okey, muka surat 22, Iqra 4. Kita akan sambung bacaan. Okey. So mulai muka surat ni sampai ke muka surat terakhir nanti, iaitu muka surat 30 adalah pengukuhan ulang kaji untuk kemahiran Iqra 4, 3, 2 dan 1. Okey. Okey. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Falyati mustami'uhum. Boleh Okey, jaga. Kita ada huruf mati kat sini. Lam satu. Fal. Okey. Jangan dibaca falya. Falya ataupun falya. Waalaikumsalam Syah. Selamat datang. Okey. Baru start. Okey. Okey Syah ngam-ngam ke? Ngam-ngam je baru baca. Okey. Tu jaga lam Dua benda nak jaga dengan lam. Jangan dibaca dengan keras. Syah, okey jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih Syah. Terima kasih atas feedback. Okey. Lam dua benda yang kita nak jaga. Satu, jangan dikol-kolahkan. Falya ataupun falya. Falya. Okey, jaga dia. Fal. Okey. Hamzah mati. Hamzah ni kita keraskan dia. Keraskan habis. Ya. Falya. Okey. Falya. Timus. Okey. T ni satu. Yang kita nak perlu hati-hati. Kebiasaannya. Kebiasaannya tanpa disedari banyak kes yang dibaca dengan panjang dua harakat. Falyatimus. Hati-hati. T ni satu harakat saja, tak boleh lebih. Okey. Falyatimus. Timus. Satu harakat je. Dengan kadar satu harakat saja. Timus. Jaga. Huruf sin mati. Mus. Jangan. Biasanya berlaku masalahnya sama juga kes macam dalam surah Fatihah. Ada satu perkataan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jadi isu? Sebab mim ni bagi depan. Okey, bila mim dari depan, ramai di kalangan kita yang memoncongkan mulut, yang memoncongkan bibir. Okey, sebenarnya tak perlu dimoncongkan pun. Tapi kalau nak moncong, boleh moncong tapi dengan kadar yang sangat sikit lah. Sikit aja, tak perlu nak moncong tebal-tebal. Okey, tak perlu nak moncong panjang-panjang. Boleh dimoncongkan lah, boleh. Kalau tak moncong pun tak ada masalah. Pun okey. 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 Masalahnya, bila mu ni diboncongkan kerana berbaris hadapan, sin pun akan terikut moncong sama. So, dia akan menghasilkan sin yang ketat. Sin tu pendek, bunyi ketat, bunyi kontut. Dia akan bunyi macam ni. Musta. Falyati mustami'uhum. Perhatikan bunyinya. Mustami'uhum. Sedangkan sin, bila dia berbaris mati, dia bersifat dengan desiran. So, desirkan dia. Bagi timing sikit bunyi desiran tu. Biar jelas desiran pada sin bila dia berbaris mati. Kerana itu sifat sin. Bila dia berbaris mati. Okey, jangan. Hati-hati. Dalam surah Fatihah pun biasa berlaku. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan bunyi ni. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sedangkan sifat huruf yang sebenar adalah dibaca dengan ihdinas siratal mustaqim. Desirkan dia. Sama juga kes dengan ni. Mustami'uhum. Mim jaga Bukannya dibaca dengan hum ataupun mustami'uhum. Jangan dikeraskan mim macam bunyi M. Jangan dibaca dengan hum ataupun hum. Tapi dibaca dengan hum. Perhatikan bunyi mim Hum. Bukannya hum. Bukan hum. Okey? Jangan dikeraskan mim. Ha pun jaga. Jangan dikembangkan ha. Sampai bunyi home. Bukan home. Bukan home, sweet home Home. Okey? Okey, kita baca sama-sama. Fokus. Hati-hati. Bagi tumpuan lebih pada huruf yang berbaris mati ni. Okey? Falyati mustami'uhum. Okey, boleh Okey, seterusnya. Huwa aghna wa aqna. Okey, kita ada dua baris mati kat sini. Ghin mati, jaga. Jangan dibaca dengan salah ataupun
dibaca dengan keras. Arna pun salah, ataupun dibaca dengan ra, bunyi ra. Ra. Okey, hati-hati. 3 kesalahan biasa berlaku dengan ra ni. Satu, qalqalah, salah. Yang kedua, dibaca dengan keras, arna. Okey. Yang ketiga, dibaca dengan bunyi ra. Dia bukan ra, bukan tapi Okey, perhatikan Yang tepat bunyinya Lepas tu dia ada bunyi rokhawah, bereko sikit. Lepasan suara. Huwa wa qalqalah. Okey, okey. Wa jaga. Kadang-kadang ramai yang terlepas wa. Wa sini dengan wa sini. Huwa terlajak bacaan. Okey. Terlajak perahu boleh diundur kan. Terlajak bacaan kena ulang balik Kena ulang balik lah. Ini pun sama, hati-hati. Ini cuma dibaca, bukan cuma wajib dibaca dengan satu harakat saja, tak boleh lebih. Okey, jaga kena mati dengan aqaq. Kita ulang sama-sama kita baca. Huwa arna wa aqna. Fokus yang ni, aqaq satu Huwa arna wa aqna. Okey, seterusnya. Wa rafa'na laka dhikraka. Okey, kita ada ain sini. Wa rafa'. Okey, jangan keraskan dia. Wa rafa'na. Bila kena keras tu dalam ain dalam surah Fatah kita pun jadi keras sama. Iyyaka na'budu. Bukannya nak tapi na'budu. Bukannya na'budu. Sama kes dengan ni ain. Sifat ain Wa rafa'na. Waalaikumsalam Cik Yusof. Selamat datang. Okey. Alhamdulillah. Jelas Cik Yusof Gambar suara semua jelas Cantik Okey, jaga ain ni. Fa'na laka dhi. Ni dhi. Hati-hati juga ni. Ramai kadang terlepas. Kadang tak perasan. Kadang memang perasan tapi memang kita dah terbiasa baca salah kan. Ada yang membaca dengan huruf zai. Zi. Laka zi. Ni bukan zi tapi dhi. Huruf za Zi, bukan Z. Hati-hati, jangan tukar huruf. Ini bukan kesalahan yang banyak berlaku. Hati-hati. Huruf za bukan zai Zi bukan Z. Bukan zikra tapi zikraka. Hati-hati pada kaf mati. Jangan dikolkolahkan, bukan zikraka ataupun zikraka. Dia ada hembusan nafas sikit. Tekan dulu pada makhraj, pangkal lidah kita tu ada ada keluar. Sorry, tak apa. Okey, tak apa. Tak kisah Tuan Razadi. Tuan Razadi kita punya peminat setia. Tak ada masalah. Okey. Kita punya jelas sangat, alhamdulillah. Okey. Tak apa, Tuan Razadi boleh ni balik nanti kan. Boleh tengok balik kita punya ni. Puan Rosyada jelas cantik, alhamdulillah. Okey, puncak alam semua clear cantik Okey, jaga. Zikraka. Okey boleh Waalaikumsalam Tuan Amran. Lewat sikit. Tak apa. Walau ni lambai. Buat 20 rakaat kot. Tarawih buat 20 rakaat ni. Lambat habis ni. Okey. Okey, boleh kita baca sama-sama lagi sekali. Wa rafa'na okey. Wa rafa'na laka dhikraka. Boleh kita baca sama-sama Follow di rumah. Wa rafa'na laka dhikraka. Okey, boleh Seterusnya. Ahsani taqwimin. Okey, boleh ada ha mati sini. A dengan ha. Okey, jaga. Jelaskan dulu bunyi a tu dengan sekadar satu harakat bunyi dia. Ha. Okey. A dengan ha, jangan jangan cantumkan bunyi dia menjadi satu suku kata. Ada dua bunyi yang berasingan, a dan juga ha. Okey, boleh perhatikan bunyi dia. Dan ni ha pedas. Dia juga yang membunyikan dia dengan sani tu dah jadi ha bulat. Ada tak ha bulat sini? Ini ha ni. Ha ni. Beza, ni huruf ha, huruf yang berbeza. Ini ha, ini ha. Memang ada di kalangan pelajar saya kata macam sama je bunyi dia. Kita yang menyamakan bunyi dia. Sebenarnya bunyi dia tak sama langsung. Memang ada bunyi juga beza. Ada beza juga bunyi sikit. Sebab apa ada perbezaan bunyi? Sebab dia keluar daripada makhraj yang berbeza. Walaupun huruf ha ni, ha dengan ha,
InsyaAllah di masa akan datang kita terang detail pasal sifat huruf. Kedua-dua huruf ni mempunyai sifat huruf yang sama. Tapi kenapa bunyi dia ada beza sikit? Kerana dia keluar daripada makhraj yang berbeza. Macam saya pernah sebut dulu. Allah dah susun cantik dah huruf hijaiyah ni. Ada huruf hijaiyah yang mempunyai rumah sama, makhraj sama, tempat keluar bunyi yang sama, tapi sifat dia beza. Sebab tu dia akan hasilkan bunyi yang beza. Tak ada huruf yang bunyi sama. Macam kes ni pula, huruf yang mempunyai sifat yang sama, tapi makhraj dia pula berbeza. Sebab tu, bunyi dia mesti ada beza juga. Takkan ada bunyi yang sama. Sebab dia kata, sama je lebih kurang, tak ada istilah lebih kurang. Mesti ada perbezaan bunyi. Kalau kita sebut dia, keluar daripada makhraj yang betul, sifat huruf yang betul. Mesti ada perbezaan bunyi. Sebab tu kita nak kena jaga yang itu. Sebab itu, makhraj huruf dan juga sifat huruf ni perkara yang sangat kritikal. Sebab tu topik ataupun pelajaran di Iqra' 1 dan 2, walaupun nampak macam yang saya pernah sebut banyak-banyak kali. Sebab apa saya sebut banyak kali? Sebab memang ada ramai pun yang dah boleh mengaji. Bila saya sebut kita ulang kaji sikit Iqra' 1, ulang kaji tu atas niat untuk semak balik makhraj huruf dan juga sifat huruf. Ramai yang rasa tak minat. Allah, saya dah boleh ngaji dah kan. Takkan nak ulang balik Iqra' 1. Memanglah Iqra' 1 tu kita tak tengok page by page. Okay, word by word kan. Kita nak ulang kaji balik, nak check balik makhraj huruf. Sebab makhraj huruf tu benda nombor 1. Paling critical, the most critical part dalam bacaan Al-Quran. Okay. Okey, kita sambung. Dengan ha tadi ahsani taqo. Okey, qala taqo wi dipanggil 2 harakat. Ni jaga. Ni pun ada banyak juga berlaku. Biasa juga berlaku kes dibaca terpanjang. Ahsani taqo. Jaga. Ni tu 1 harakat aja. Ahsani taqo wi min wi. Bukan takwi. Ada baca takwi men. We, men. Ni men pula. Ni we jadi we. Min jadi men. Hati-hati. Itu slang Melayu kita. Okay. So, kita kena jaga. Okay. Saya pernah terbaca dulu komen dalam media sosial punya cerita lah kan. Ada yang pernah komen. Bila ada seorang ustaz lah. Sekarang banyak kan dalam media sosial, dalam Facebook. Banyak ustaz yang buat live mengajar. Ada netizen. Sekarang ni kita panggil apa? Jabatan netizen kan. Yang komen, dia kata, tak perlulah beria sangat nak baca. Kita orang Melayu, lidah Melayu. Kita bacalah ikut Melayu. Okay. Itulah masalahnya bila orang yang tidak berilmu, tapi mengeluarkan kenyataan seolah-olah dia berilmu. Bukan masalah lidah Melayu, lidah Arab, lidah India, lidah Pakistan, lidah Cina. Bukan masalahnya itu. Masalahnya, Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Maka kita wajib membacanya dengan tajwid. Itu je isu dia. Tak kisahlah kita India ke Bangla ke Pakistan ke apa ke. Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Ulama kata Al-Quran, bacaan Al-Quran itu adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang wajib diikuti. Bukan sunat. Ada orang confuse Dulu pun dalam media sosial saya pernah dengar orang kata sunnah tu sunat aja. Bukan sunat dengan sunnah tu berbeza. Al-Quran adalah sunnah. Bukan perkara sunat yang wajib diikuti. Okey. So, tak ada timbul isu. Ada orang kata, Allah, beria sangat nak nyebutnya. Kita dah lidah Melayu. Baca dah ikut Melayu pun. Kalau kita dah belajar tapi kita tak mampu nak lafazkan juga, itu topik, itu isu yang berbeza. Saya pernah sebut dulu kan. Hanya Allah saja yang mengizinkan, yang membenarkan kita boleh membaca dengan tepat exactly. Tapi, yang Allah tuntut kewajipan atas kita, kita kena belajar usaha untuk menyebut dengan tepat. Kita dah belajar, dah berguru, dah bertalaki. Ingat, saya pernah sebut, ulang kali saya sebut. Kita wajib bertalaki, kita wajib bermusyafahah untuk mendapatkan bacaan Al-Quran yang tepat. Selagi mana kita masih belum bertalaki, belum bermusyafahah, kita masih lagi, sebab saya pernah sebut dulu petikan dalam kitab tajwid saya yang panjang dulu. Pengarang kitab yang pensyarah UAE, Ustaz Muhammad Rahim sebut, bacaan Al-Quran ini adalah satu ibadah. Hati-hati bila bacaannya tidak menepati kaedah yang tepat, tajwid yang tepat, maka dikhawatiri ia sudah tidak dianggap ataupun tidak dikira sebagai ibadah lagi. Sebab ibadah mesti dilaksanakan dengan ilmu. Bukan boleh hentam kromo aja kan. Okey. Sama juga macam isu solat. Okey, kita solat. Rukun solat antaranya daripada 13 rukun tu wajib berdiri kan. Tapi bila kita tak mampu berdiri kan ada keringanan. Nampak isu tapi rukunnya kita kena belajar dan tahu. Rukun solat adalah berdiri tegak.
Bagi yang mampu. Kalau orang tu memang tak boleh berdiri, dia akan pergi pada kategori yang kedua. Memang tak boleh berdiri langsung, dia barulah boleh duduk. Setelah dia tahu berdiri itu rukun dan dia dah berusaha untuk berdiri tapi tak boleh, baru dia pergi pada yang kedua. Sama juga dengan bacaan Al-Quran. Okey. Jangan kita ambil bermudah-mudah dalam urusan agama. Kan? Okey. Betul, kena selalu cek sebutan sebab lama-lama mudah tergelincir. Itu yang saya selalu sebut, kita nak biasakan yang betul, betulkan yang biasa kan. Okey, kita sambung. Ahsani taqwimin. Okey, seterusnya. Khosmani bagha ba'duna. Okey. Huruf mati yang pertama Sod. So, ingat ada 3 huruf yang bila berbaris mati dia menghasilkan desiran. Tadi kita dah jumpa satu, mana tadi? Sin. Musta. Okey, huruf desiran yang paling nipis, paling ringan. Yang kedua tebal sikit, bunyi macam lebah, zai, az. Apa contoh azlafan contoh kan. Okey. Allahu akbar. Apa perkataan yang zai Alah, lupa pula saya. Dia tak contoh kat sini. Zai mati. Contoh rizqan. Rizqan azwa. Okey, zai huruf desiran yang kedua bila berbaris mati. Yang ketiga sod. Cuma sod desiran dia agak tebal, penuh. Bunyi gemuk dalam mulut. Khosma. Kalau ni sin, mus. Kalau kita tukar sin kat sini kan, khos. Beza kan? Kalau tukar dengan sin Contoh kalau sini sin, dia akan bunyi desiran dia nipis Khosma. Yang ni sod, khosma. Pastikan ada bunyi dia. Desiran yang tebal, lebih tebal. Kho, bukan kha khosma. Madu harakat, ada alif pendek Khosmani baro. Ni satu harakat. Saya ulang, saya fokus. Perkara yang saya sebut ni adalah tempat-tempat yang saya sebut ni adalah tempat-tempat yang biasanya berdasarkan kepada pengalaman saya dah dekat hampir 10 tahun ni mengajar talaqi dan musyafahah one to one. So ini tempat-tempat yang biasanya berlaku kesalahan dalam bacaan. Sebab tu saya sebut tu. Saya sebut ni adalah tempat-tempat yang biasa berlaku kesalahan. Okey, ni tempat yang biasa. Sod, okey, kha. Kadang baca kha, khasma, bukan kha tapi kha. Khosmani baro. Ni baro. Ni satu harakat aja Ni pun biasa dibaca lebih. Baro. Baro hati-hati. Ada juga yang kadang terlajak baro ya. Bukan ya. Ya tak mengeluarkan makhraj, tak ada bunyi sebab di atas ya cuma ada huruf alif. Alif fungsinya memanjangkan huruf yang berbaris atas sebelum dia. Huruf ghain Ra yang panjang. Sebab alif ini dia tidak mengeluarkan bunyi. Dia bukan baris. Huruf itu berbunyi, akan mengeluarkan bunyi hanya apabila dia berbaris atas, bawah, depan ataupun mati sahaja. Okey. So ya ni tak ada baris. Yang ada cuma alif. Alif fungsi panjangkan bunyi huruf berbaris atas sebelum dia. Maka ra yang panjang, ya tak ada bunyi Baro. Ni pun saya sebut sebab ada berlaku bacaan baro ya ba. Hati-hati. Syok je baca kan. Rupanya salah dah. Kita dah tambah dah satu makhraj huruf yang tak wujud kat sini. So maksudnya dalam segi konsepnya, ya adalah huruf yang wujud pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Okey. Ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Okey, nanti kita akan jumpa pula satu situasi lagi, makhraj yang ada pada bacaan. Baca ada tapi dalam tulisan tak ada. Istimewa kan? Yang ini ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Ini kaedah yang pertama berlaku. Ada beberapa kes. Ini salah satu. Ada satu kes nanti yang kita akan jumpa. Bacaan yang wujud makhraj yang wujud pada bacaan. Bila kita baca ada tapi dalam tulisan tak ada bunyi, tak ada huruf tu. Itu satu lagi kes. Special kan? InsyaAllah kita akan sampai topik tu nanti insyaAllah. Okey. Lepas tu jaga ba dengan ain. Jangan keraskan ain. Ba'duna. Tapi lepaskan bunyi dia. Relaxkan, lembutkan. Saya suka sebut macam bunyi spring sikit kan. Ba'duna. Boleh? Khosmani baro ba'duna. Jaga na 2 harakat. Na 2 harakat. Okey. Ramai yang baca ba'duna. Kita rasa macam 2 harakat. Sebenarnya tak cukup. Itu 1 harakat je. Ba'duna. Dia ba'duna. Bagi lebih sikit. Bagi sikit masa timing dia. Lajakkan dia 2 harakat. Biar jelas 2 harakat dia.
Okey, sekali lagi. Sesama kita baca khasmani bagha ba'duna. Okey, boleh Okey, berikutnya. Amhilhum ruwaida. Okey. Mim mati jangan baca dengan okey. Jangan baca dengan bunyi huruf mim bahasa Melayu. Sebab huruf mim dalam bahasa Melayu tak ada sifat huruf. Okey, mim pula huruf m. Jangan kita simply tukarkan bunyi dia dengan bunyi huruf m. Dia menghampirilah bunyi huruf m, cuma tambahan huruf mim dia ada sifat huruf. Kalau huruf m bahasa Melayu kita boleh baca je dengan am, settle dah bunyi dia. Tapi dalam Al-Quran dia ada sifat huruf. So sifat huruf mim mati dia akan menghasilkan bunyi bukannya am. Okey, hati-hati bukan dibaca dengan amhilhum tapi okey, hati bunyi hi lam mati hil. Okey, jaga hil, bukannya hilhum ataupun hilhum. Kol-kolah bukan hilhum. Hil, lidah sentuh atas gusi tempat keluar gigi. Okey, boleh gigi atas kita tu, gigi kapak, gigi kacip atas. Lepas tu ada gusi, tempat keluar gigi tu atas sikit. Kawasan langit depan tu. Situ. Hil, hum. Bukan home. Hum, sama macam ni. Hil, hum. Jangan keraskan mim. Hil, hum. Bukan hum, tapi hum. Okey, boleh Ruwa, ya jumpa baris mati sebelum dia bagi atas. Waw lembut. Ya lembut. Ya lunak. Ruwai. Jangan ruwai. Tapi ruwai. Lunakkan dia, lembutkan dia. Ruwaida. Da. Okey. Ni kadang bagi ada setengah orang yang dah belajar advance tajwid kan. Dia kata ni bukan tanda iklab ke? Kena tutup mulut. Betul. Terpakai kalau kita menyambung bacaan dengan huruf selepas dia. Ataupun dengan perkataan selepas dia. Tapi kalau kita berhenti, mim tu tak terpakai lah. Ni bagi kawan-kawan kita, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah advance sikit, yang dah belajar tajwid, ada hukum iklab. Ni simbol bagi hukum iklab Bagi yang dah tahulah, yang dah belajar. Hanya terpakai sekiranya kita menyambung bacaan dengan perkataan yang lain sebelahnya, kena tutup mulut berserta dengan dengung. Tapi kalau kita stop, hukum iklab ni tak terpakai lah. Ni khusus bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dah advance lah. Mungkin ada dengan kita yang dah belajar advance bab tajwid. Sebab ada orang tanya ni kenapa? Habis macam mana nak baca ni? So ni tak terpakai lah. So kita baca dengan Ruwaida. Setakat tu je Okey, kita baca sama-sama. Amhilhum ruwaida. Boleh sekali lagi. Jaga fokus pada huruf mati. Mim, lam, mim mati. Lepas tu y pula. Ya mati. Amhilhum ruwaida. Okey, seterusnya. Yatanaza'una fiha ka'san. Okey. Dua harakat. Za'u, dua harakat sebab ada ya. Ni sebab ada alif. Nafi. Na satu harakat je. Nafi. Fi dua harakat sebab lepas tu ada ya yang tak ada bertanda. Ha dua harakat sebab ada alif yang tak bertanda. Ka, hamzah mati. Ka. Ka. Jangan kita baca dengan ka. Tu dah tukar pada huruf ain. Ka. Ada pula yang baca dengan hamzah saya sebut semalam. Hamzah yang lemau Hamzah yang dah lemau dah. Macam biskut lemau Ka'san. Jaga. Tu sifat huruf dah salah. Fiha ka'san. Ka'san. Hamzah bukan sifat macam tu. Hamzah sifat dia solid, keras. Mantap sekali kan. Ka'san. Dia tak ada komprominya. Stop habis. Ka'san. Boleh Yatanaza'una fiha ka'san. Okey, boleh seterusnya. Min a'malihim syai'an. Okey, nun mati Min. Jangan baca dengan men. Men bukan dia min bagi bawah min. Dan min tu kita bunyi min. Dia ada sifat gunnah secara semula jadi natural. Seadanya saja, jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah dengan min. Okey, dia terlajak dah. Terlajak dengung dah. Dia tak boleh dengung. Dia naturally je dengung dia. Min. Okey, jangan kita keraskan pula bunyi min tu. Min.
min a. Okey, bukan min a tapi min a. Min a. Okey, ain ma malihim malihim syai. Ya mati. Sebelum dia bagi atas, ada baris mati. Ya itu adalah ya lin, ya lembut, ya lunak. Syai'an alai ma ain spring ma jangan keraskan, jangan malihim, bukan lihim. Dia kata li ni pun baca le. Lihim malihim, lihim. Jaga lihim syai'an. Selamat datang Aisyah Karim, Puan Aisyah Karim Wow, first time datang Okey, selamat datang. Okey, kita mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat baru kita. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang. Okey. Okey, kita baca lagi sekali. Min a'malihim syai'an. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Naba'ahu ba'da hinin. Okey. Sini kita ada baris satu je. Baris satu pula. Baris mati satu je. Ain ba'da. Boleh Naba'ahu. Dua harakat ada waw kecil ni Naba'ahu ba'da hinin. Okey, boleh Jadi tak ada isu sangat. Boleh Wala tahinu wala tahzanu. Okey, kita ada satu je baris mati. Tahzanu. Okey, yang ni pun tak ada isu sangat ayat ni. Okey. Jaga je ha pedas je, jangan tukar dengan ha bulat. Wala tahzanu. Kita dah tukar huruf dah. Itu kalau dalam pengajian ilmu tajwid dipanggil lahnul jali. Lahnul jali tu maksudnya kesalahan besar dalam bacaan Al-Quran. Dia ada dua kesalahan Al-Quran ada dua. Lahnul jali, kesalahan besar. Lahnul khafi, kesalahan kecil. So kesalahan besar tu kalau berlaku pada bacaan surah Fatihah dalam solat, boleh menjejaskan solat lah. Hati-hati. Okey, sebab kita dah tukar huruf. Dah tukar makhraj dah. Itu kesalahan lahnul jali, kesalahan besar. Saya panggil sebagai jenayah berat lah. Kalau saman tu kena 300, tak boleh compound 300 kan, tak boleh buat rayuan Okey. Jaga ha pedas Wala tahinu wala tahzanu. Okey, seterusnya. Fa'atharna bihi naqan. Okey, naqa. Satu harakat dulu baru masuk nun mati. Naqan. Bukan naqan. Ingat kita dah bincang masa awal Quran 4 itu. Okey, mungkin sahabat-sahabat yang baru kali pertama datang malam ni boleh follow, boleh tengok balik ulangan kita dalam pengajian kita sebelum-sebelum ni. Okey, kita bunyikan dulu ni satu harakat, baru masukkan bunyi nun mati. Naqan. Okey, puan Syadah Okey, alhamdulillah. Fa'athar ra. Fa'athar thar bukan thar. Bukan thar. Dia thar. Ra ni tebal sikit. Bukan thar, tapi thar. Thar pun jaga. Ini pun kesilapan yang biasa berlaku. Fa'asar. Tukar dengan huruf sin. Itu pun ni huruf sin. Fa'asar. Sar. Kita dah tukar huruf. Huruf totri dah tukarkan kepada huruf sin. Itu lahnul jali. Kesalahan besar tu. Dah boleh ubah makna. Fa'atharna tha. Fa'athar. Ra tebal. Fa'atharna bihi naqan. Fa'atharna bihi naqan. Okey, seterusnya. Lisa'yiha radiyatun. Tun, bukan tun. Okey. Lisa'ain, ada baris satu. Ada baris satu lagi. Ada satu je huruf yang berbaris mati. Okey, jaga. Jangan sa'iha. Bukan sa' tapi sa'iha. Dia berekor sikit bunyi dia. Lisa'yiha radiyatun. Okey, boleh Ayat berikutnya. Yaqulu ahlaktu malan. Kita ada satu baris mati. Ni biasa tak ada isu sangat lah. Biasa isunya kalau ha pedas tu. Ha pedas ramai pergi tukar ha bulat. Tapi ha bulat ni jarang sangat. Ada. Tapi kadang-kadang ada. Setakat yang saya mengajar dekat 10 tahun ni, ada juga yang ha pedas ni. Biasa yang ha pedas pergi tukar ha bulat. Tapi saya adalah 1-2 orang, tak ramai. Saya ingat dalam
Berapa dah pelajar saya Tak berapa ratus lah, saya pun tak ingat dah. Ada seorang dua lah. Tu saya kata kadang-kadang tu. Bulat pula dia pergi tukar ha pedas. Orang ha pedas tu yang kadang susah sikit nak buat. Kan dia berangin sikit, bunyi pedas sikit kan. Tapi dia boleh ha pedas boleh buat, yang ni pula dia tak boleh buat. Macam-macam kan. Kan? Dia bulat ni pula dia bekerja. Pula dia pergi tukar pedas, pedas pula. So jenuh pula saya nak ngajar nak sebutkan ni. Okey. So hati-hati lah. Adalah kes kadang-kadang punya kes kan. Okey, kemudian jaga kaf mati lak. Jangan lak. Tu dah jadi qalqalah. Lak. Qalqalah ataupun lak tu. Pun jaga sifat huruf tak kena. Lak salah, lak tu pun salah. Dia ada keluar sikit hembusan nafas. Dia huruf lepas nafas. Lak. Jangan lak. Tu dah bersemu-semu dah salah juga. Dia sikit sebab dia tekan makhraj lepas keluarkan angin sikit. Lak. Okey, boleh Yaqulu ahlaktu malan. Okey. Yaqulu ahlaktu malan. Okey, seterusnya takhir lah malam ni Khalaqna zawjaini. Okey. Khalaqna zawjaini. Jai. Lemutkan dia lunak Ya mati sebelum bagi atas. Jai. Ni pun dua huruf lin kat sini. Ya mati sebelum dia bagi atas, huruf lin, huruf lembut, huruf lunak. Waw mati sebelum dia bagi atas pun lagi satu huruf lunak. Ni huruf lunak waw, huruf lunak ya. Lunakkan. Zaujaini. Hati-hati. Kadang-kadang ada setengah kesalahan yang berlaku ialah apabila nak melunakkan huruf lin ni, tak perasan kita sebenarnya dah memanjangkan. Ada kes. Biasa juga berlaku kadang-kadang nak lunak punya pasal, tak perasan kita dah memanjangkan huruf yang berbaris atas tu. Dia akan jadi macam ni. Khalaqna zawjaini. Za tu dah terpanjang, ja dah terpanjang. Nak lunak punya pasal. Dia za dengan ja tetap kekal dibaca dengan satu harakat. Ya itu je yang kita lunakkan dia. Layan je. Zawjaini. Nampak bunyi dia? Bukannya zawjaini. Itu za dengan ja yang kita panjangkan. Tu dah salah dah. Pernah berlaku, ada kes yang berlaku nak melunakkan huruf lin, huruf lembut ni, huruf lunak ni, tak pasal za dengan ja tu yang dah terpanjang. Za ja tetap kekal, satu harakat aja, tak boleh lebih. Okey. Kemudian kita nak jaga huruf qalqalah ni lah. Khalaqna. Okey, kita baca sama-sama. Khalaqna zawjaini. Okey, sekali lagi. Khalaqna zawjaini. Okey, boleh Okey, so saya ingat setakat itu saja untuk pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey. So kita akan berjumpa lagi malam esok. Malam esok hari Isnin malam Selasa. Kita akan bertemu malam esok. Malam esok dah masuk malam ni 25 Ramadan. Malam esok 26 Ramadan lah. Okey, malam esok maksudnya kita dah masuk kelas yang ke-30 dah malam esok. Dah sebulan dah kelas pengajian kita So malam esok kita akan jumpa buat kali yang ke-30. Okey, kita akan sambung bacaan masih lagi di Iqra 4 lagi. Saya cadang, saya plan kita nak habiskan Iqra 4 ni sebelum Aidil Fitri insya-Allah. Boleh So saya cadang malam esok dan malam berikutnya tu saya mungkin akan speed sikit lah. Ni kan saya pergi, orang kata apa, satu demi satu kan, kita fokus satu-satu bacaan, terutama sekali kita fokus pada bacaan huruf mati. Saya masih ulang lagi bentuk kesalahan ataupun bacaan yang salah. Kemudian kita tunjuk bacaan ataupun sebutan, kaedah sebutan yang betul. Saya ingat malam esok mungkin kita akan terus laju sikit lah. Melainkan ada persoalan ataupun ada permintaan untuk diulang. Ada permintaan untuk saya slow down. Ada permintaan untuk saya ulang balik, jelaskan balik, terangkan detail satu-satu, baru kita slow down. Kalau tak, saya pergi speed. Boleh Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam esok lah. Rasa tak sempat nak catch up ke, tak sempat nak kejar, tak jelas, tak faham, terus saja, tak perlu segan silu. Kita belajar kan. Lagi pun dalam Facebook orang tak kenal kita pun. Okey, kalau rasa segan boleh buat satu Facebook baru lah, fake account. Kan? Letaklah gambar kucing ke gambar rimau ke kat situ kan. Kalau segan sangat lah. Boleh kan? Buat Facebook baru, buat fake account. Okey, terima kasih Tuan Azri. Kita punya usahawan ni. Okey, Tuan Azri Kamarudin. Ni sahabat saya ni dari Kowe. Saya dah terpromote pula Cik Azri kita. Tak apalah kan, sekali-sekala. Nanti kalau ada yang nak beli Kowe boleh jumpa Cik Azri, supaya nanti saya boleh claim commission dengan dia.
dapat sikit saya additional income masa PKP ni kan. Okey. So insya-Allah kita berjumpa malam esok pada pertemuan pada pertemuan saya nak sebut pun tak boleh dah. Buat pertemuan kali yang ke-30 malam esok Kita masih lagi dalam Iqra 4. Kita akan sambung bacaan di muka surat 23 insya-Allah. Insya-Allah malam esok 23 dan seterusnya saya akan cuba lajukan sikit sebab saya target kita cuba habiskan Iqra 4 sebelum Idul Fitri. So lepas Idul Fitri nanti kita akan cuti kejap. Kemudian kita akan sambung balik lepas raya nanti dengan Iqra 5 lah. Okey. So saya ingat kita habiskan ngam-ngam raya ni, kita beraya dengan Iqra 4. Lepas raya kita sambung dengan buku baru Iqra 5 insya-Allah. Okey. So insya-Allah saya cadang plan saya malam esok dan malam berikutnya saya akan lajukan sikit. So kalau ada sebarang persoalan, kemusykilan, pertanyaan, minta ulang, minta jelaskan, harap terus je ajukan di ruangan komen. Okey, bagi saya feedback. Kalau tak saya anggap semua dah expert dah, saya akan terus je, saya speed je. Okey? Sebab saya target untuk habiskan Iqra 4 ni lah. Melainkan ada keperluan untuk kita ulang, untuk kita terang lebih dalam, lebih detail macam tadi, baru saya akan buat ulangan kalau ada permintaan. Tapi apa-apa pun minta respon lah di ruangan komen lah kalau perlu. Ada persoalan pun sama. Okey? Sebelum kita berakhir malam ni, saya nak buat pengumuman penting. Ni bukan pengumuman raya Ni pengumuman cuti. Okey. Pengumuman raya kita tunggu penyimpan mohon besar raja-raja. Saya nak umumkan cuti lah kan. So kita dah sebulan dah kita bersiaran setiap malam. Okey. Tunjuk muka tuan sikit lah. Dah tengok muka tu. Okey, nampak muka tuan sikit kan. Saya nak umumkan tarikh apa ni? Bukan tarikh sambutan hari raya, tarikh kelas kita berakhir. Saya plan kelas kita yang terakhir pada Jumaat malam boleh Untuk yang baru sila lihat rakaman atau YouTube. Betul, boleh lihat balik rakaman kita kelas-kelas yang sebelum ni daripada kelas kita yang pertama sampailah kelas kita yang malam ni. Semua boleh tengok. Sama ada di Facebook kita ni Syifa Talaqi Musyafah Al-Quran ataupun boleh pergi ke YouTube saya. Type je Hasli Ismail. Hasli Ismail. Okey, akan jumpa. Saya ada susun elok lah ikut page by page. Boleh ulang balik. Terima kasih. Okey, sama-sama Cik Hafizuddin. Terima kasih banyak. Okey, sebelum saya terlupa, saya takut saya terlupa sebenarnya. Saya bercadang untuk bukan menamat. Sebelum kita bercuti kita akan berakhir pada 21 Mei. Boleh Boleh bagi feedback. Okey tak? Ke dah ada balik kampung dah? Ke nak cuti awal lagi? Saya cadang Khamis malam Jumaat tu kelas yang terakhir. Okey, boleh sebab PM kita umum boleh balik kampung kan, asalkan satu negeri. Boleh rentas daerah. Okey, rentas negeri tak boleh. Rentas negeri, rentas negara tak boleh. Kan? Rentas negara nanti kena tembak pula. Rentas daerah boleh kan? So, mungkin di kalangan tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian yang nak balik ke kampung halaman dalam negeri yang sama. Okey, so saya plan kita akan tamatkan kelas kita untuk sesi Ramadan ni lah. Pada 21 Mei, iaitu Khamis malam Jumaat, kelas kita yang terakhir, insya-Allah. Cuti. Okey, boleh ke? Setuju ke? Tak boleh balik rentas negeri. Itulah. Saya pun tak boleh balik kampung saya Terengganu ni. Itulah, saya nak jalan kaki, takut tak sampai-sampai kan. Okey. Boleh InsyaAllah boleh. Okey, Alhamdulillah. Yang lain semua okey tuan-tuan dan puan-puan, okey So, kita akan jumpa berapa kali lagi? Esok hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kita akan jumpa ada 4 pertemuan lagi lah insya-Allah. Okey, betul kan? Esok kita akan jumpa untuk kelas kita Isnin malam, Isnin. Kemudian Selasa, Rabu, Khamis. Khamis maksudnya kita ada 4 pertemuan lagi. So saya target dalam 4 pertemuan ni insya-Allah kita cuba habiskan Iqra 4. So kita tak nak tergantung kan. So lepas raya kita akan jumpa balik. Kita akan jumpa balik selepas Idul Fitri. Kita terus buka buku baru, buku baru, fasa baru kan. Kita masuk ke pelajaran di Iqra 5 insya-Allah. So okey So insya-Allah kalau okey, semua okey tak ada bantahan Semua setuju? Okey? Tak ada Okey, kalau tak ada bantahan ditolak kita dah tutup dah kan. Okey. So insya-Allah kita akan jumpa malam esok. Setuju Setuju, alhamdulillah. Okey, so kita akan jumpa malam esok macam biasa pukul 10 malam. So kita ada 4 pertemuan lagi lah. Esok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kelas kita yang terakhir. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya menamatkan pengajian kita untuk Iqra 4. So kita akan jumpa balik lepas raya nanti insyaAllah dengan buku baru, buku 5 insyaAllah. Dengan buku baru, topik baru yang lebih menarik, lebih mencabar, lebih best lagi insyaAllah. Okey, so saya rasa kita berakhir setakat ni.
Tak ada bantahan, tak ada bantah Cik Usop Okey. Cik Usop memang best sportingnya kan. Setuju je. Sami'na wa ata'na Cik Usop Kami dengar dan kami taat. Okey. So sekadar itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi malam esok. Waktu yang sama. Jam 10 malam. Harap boleh sama-sama selamat datang Noraini. Oh, baru datang ke? Tuan Hams, okey setuju. Okey, alhamdulillah. So esok kita akan jumpa waktu yang sama lah. Okey, harap tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, khususnya buat sahabat-sahabat kita yang baru kali pertama hadir malam ni, boleh wawarkanlah majlis kita ni. Boleh share kan. Lepas habis live kita pun masih lagi boleh share supaya ramai lagi boleh tahu, boleh datang, boleh join, boleh turut serta bersama-sama dengan kita, boleh sama-sama dapat manfaat daripada majlis ilmu ni insya-Allah. Okey. So sebelum kita berakhir, macam biasa, saya nombor satu mohon jutaan kemaafan kalau ada salah silap, tersasul, bebel, ambil masa yang panjang, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, saya minta maaf terkasar kata. Kalau ada kesalahan dalam kaedah sebutan huruf, kaedah penerangan saya kalau ada tersilap, tersasul, tersalah, mungkin ada tok guru, tuan-tuan guru kat sini, ustaz-ustaz yang perasan ada kesilapan dalam kaedah kaedah sebutan huruf apa kaedah penerangan saya tadi, mohon sudi-sudilah menegur. Sama-sama kita memperbaiki bacaan kita insya-Allah. Dan yang kedua, saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat kerana sudi bersama-sama dengan kita sampai ke akhir rancangan ni lah. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu lagi malam esok waktu yang sama pukul 10 malam. Kita akan sambung malam esok bacaan di muka surat 23 Iqra 4 insya-Allah. Malam esok kita cuba habiskan 2 ataupun 3 muka surat malam esok insya-Allah. Kita cuba tapi kalau ada apa-apa masalah, harap terus bagi feedback. Okey. Sebab ada yang segan ni, saya dapat feedback ada yang segan. Nak tanya tapi segan. Tak perlu segan, terus saja. Tapi kalau segan juga boleh buat apa yang macam yang saya showkan tadi lah, boleh buatlah fake account Facebook, letak gambar kucing, orang tak kenal kan. Bolehlah tanya soalan kalau segan. Okey. So saya rasa sekarang itu insya-Allah kita jumpa malam esok pukul 10 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam esok insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Okey, jazakallah.